اللهم علمنا علما اللهم علمنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب يسر لنا وهداية النساء لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم علمنا ما نعرف به فنحمل الملائكة المقربين واخرجنا من الزمرة الرحيم وافتح علينا أبواب رحمتك وعلينا أسرا رب اشرح لنا صدرنا ولساننا قال الشيخ المصري تعالى نفعنا اليوم دارين. Adapun murad daripada syarat wuduk di sini, maka iaitu barang yang lain daripada rukun. Maka arti rukun, rukun, nun, bukan qaf. Maka arti rukun barang yang masuk di dalam mahiyah. Dan syarat itu barang yang keluar daripada mahiyah. Tetapi yang tak dapat tiada daripadanya. Jikalau tiada diperoleh ia, nascaya tiada sah wuduknya. Adapun murad yang dikehendaki, maksud sama. Murad maksud. Adapun murad yang dikehendaki daripada syarat di sini, daripada syarat wuduk di sini, pada ini bahasan, maka iaitu barang yang lain daripada rukun. Maksud kata syarat wuduk tu maknanya segala perkara yang lain daripada rukun. Rukun tu ialah rukun wuduk tu apa dia? Niat basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, itu rukun. Maka lain daripada itu dikatakan syarat. Seperti air mutlak, tamyiz, maka itu lain daripada rukun. Maka itulah dikatakan syarat. Kemudian syarat kita dah tahu apa dia syarat, ialah bahasa Arab katanya ma yalzamu min adamihi adamun wala yalzamu min wujudihi wujudun wala adamun lidati. Jadi syarat tu lazim daripada tiadanya tiada masyru'. Tapi kalau ada dia tak mesti ada, tak mesti tiada masyru'. Itu syarat. Maka arti rukun, makna rukun tu ialah arti rukun, yakni makna rukun barang yang tiada masuk di dalam mahiyah. Barang yang masuk di dalam mahiyah. Mahiyah tu apa dia? Mahiyah tu hakikat sesuatu. Hakikat sesuatu. Mudah-mudahnya diri benda. Diri perkara, diri benda. Barang yang masuk di dalam mahiyah, yang masuk dalam diri perkara. Contohnya mahiyah tu kita katanya perkara tu ialah perkara solat. Perkara tu ialah perbuatan solat. Mahiyah tu kita misalannya ialah mahiyah tu kita katanya diri solat. Perbuatan solat. Maka yang masuk di dalam perbuatan solat yang kita panggil kata ini perbuatan solat, maka dialah rukun. Seperti Fatihah, seperti berdiri, seperti rokok, itu masuk di dalam perbuatan solat. Sebab solat itu satu hakikat, satu perkara, satu mahiyah, maka benda yang masuk di dalamnya dikatakan rukun. Maknanya masuk macam mana? Dengan makna dia tu satu juzuk daripada solat.
seperti apa dia? Seperti berdiri satu juzuk daripada hakikat solat. Rokok satu juzuk daripada hakikat solat. Dia masuk, maksud tu maknanya maksud dengan masuk tu mana dialah satu juzuk daripada solat, mana sebahagian daripada perbuatan solat. Jadi maknanya kalau tak rokok tidak sah, kalau tak berdiri tidak sah bagi mereka yang kuasa, kalau tak baca Fatihah tidak sah solat, kalau tidak i'tidal pun tidak sah, maka benda itulah dikatakan masuk di dalam mahiyah juzuk lah. Kalau nak banding kat badan kita, mahiyah tu mahiyah badan kita, maka tangan, kepala, kaki itu ialah rukun-rukun juzuk. Begitu. Jadi dengan maknanya yang itu dia kata masuk ni, maknanya kalau tak ada benda ni, tak ada satu perkara ni, tak jadi mahiyah. Seperti tak ada Fatihah, tak jadi mahiyah semayang. Jadi mana begitulah, seperti kalau rumah, rukun dia tu tiang, dinding, pintu. Tengok kalau bangunan mana tidak ada dinding, kita tak panggil rumah. Suatu bangunan dia ada tiang, ada bumbung, ada lantai, tapi tidak ada dinding. Maka dinding itu masuk dalam mahiyah rumah. Tapi kalau bangunan mana tidak ada dinding, kita tak panggil rumah. Sebab nak jadi rumah tu setengah daripada mahiyah, setengah daripada rukun dianya ialah kena ada dinding. Kalau tidak ada dinding, maka apa dia? Tak panggil kata rumah. Kalau tiada tiang pun tak panggil kata rumah juga. Bahkan tak jadi rumah di awal lagi. Sebab tu katanya as-salat imaduddin, tiang agama. Sebab rumah, rukun yang pentingnya, rukun yang penting bagi rumahnya ialah tiang. Rukun yang pentingnya adalah tiang. Sebab tu tak ada tiang, tak ada rumah. Tak ada sembahyang, tak ada agama. Dan syarat itu barang yang keluar daripada mahiyah. Keluar tu maknanya tak masuk di dalam mahiyah. Benda suku sakat. Benda lain, keluar tu maknanya tak masuk, mana suku sakat lain itu apa dia, bukan mahiyah lah. Tengok, kita katanya solat. Wuduk nisbah bagi solat. Wuduk tu bukan dia perbuatan solat. Bukan satu juzuk daripada perbuatan solat. Jadi wuduk tu dikatakan syarat. Tu dia kalau di luar, mana luar tu maknanya bukan satu juzuk daripada mahiyah. Jadi kalau nak banding, kita katanya kaki tangan tu adalah rukun. Kaki tangan kita ni, badan kita ni mahiyah. Seorang orang ni, kita adalah seorang, maka kaki tangan kepala adalah rukun. Maka kain baju, pakaian, maka adalah syarat. Sebab kain tu ia bukan badan kita, baju bukan badan kita. Soalannya begitu. Itulah berbeza di antara rukun dengan syarat. Jadi maknanya sebut kata rukun, diri benda, masuk dalam diri benda. Kata rukun sembahyang, maknanya setengah, maknanya juzuk-juzuk bagi sembahyang. Dengan maknanya kalau tidak ada mana-mana satu daripada juzuk-juzuk dia, maka sembahyang tu tak jadi. Seperti kita katanya, kalau jenis masakan kita katanya gulai. Nak panggil kata gulai itu, dia kena masuk santan. Kalau tak masuk jadi sayur, katalah dia kena masuk santan. Kalau tak masuk santan, tak panggil gulai lah. Sebab gulai itu, santan tu salah satu daripada rukun. Kalau tak masuk santan, bukan dia gulai, masukkan lain. Begitu. Syarat dia apa? Kena ada puyuk, kena ada dapur. Tapi
Jadi maknanya dapur dan puyuk tu bukan dia hakikat gulai. Tapi tak boleh nak gulai kalau tidak ada puyuk dan dapur. Begitu. Dan syarat itu barang yang keluar daripada mahiyah. Ini bukan satu juzuk daripada juzuk-juzuk mahiyah. Berbezanya kalau kita tengok orang itu sedang rokok. Kita katanya orang itu sedang salat. Kalau kita tengok seorang itu dia sedang rokok, artinya sedang sujud. Artinya sedang i'tidal. Kita kata dia tengok orang itu sedang solat. Tapi kalau kita tengok seorang itu dia mengambil wuduk, kita tak kata dia solat. Tapi kalau kita tengok orang itu rokok, kita kata dia sedang solat. Kalau kita tengok dia tu menghadap kiblat, syarat solat kan. Kita tak buat putusan kata dia solat, boleh jadi solat, boleh jadi tidak. Kalau kita tengok dia ambil wuduk, boleh jadi kita nak katanya tak boleh terus kita kata dia solat. Boleh kata boleh jadi dia nak solat, boleh jadi dia tak nak solat, nak baca Quran. Begitu. Maka syarat tu luar daripada mahiyah. Tetapi walaupun luar daripada mahiyah, bukan juzuk bagi mahiyah, tetapi yang tak dapat tiada daripadanya, mesti kena ada. Macam gulai, nak bergulai tadilah. Puyuk dan dapur itu bukan satu juzuk daripada gulai. Juzuk bagi gulai itu apa dia? Daging, repah-repahan dia, santan, apa dia lagi, air, kena masak air juga. Katanya, maka adapun puyuk dan dapur, bukan dia hakikat gulai. Bukan diri, kena atas diri gulai itu bukanlah. Tetapi tak dapat tidak, kena ada puyuk, kena ada dapur. Kalau tidak, tak boleh nak bergulai pula. Begitu. Walaupun wuduk itu, dia bukan juzuk bagi, bukan sebahagian daripada perbuatan solat. Tetapi mesti kena ada dia. Kalau tidak, jikalau tiada diperolehnya, tiada diperoleh ia, mana kalau tak ada wuduk, nascaya, jikalau tiada diperoleh, nascaya tiada sah wuduk. Ni cakap pasal syarat bagi wuduk. Jadi maknanya dia syarat bagi wuduk. Kalau tak ada syarat tu tidak adalah wuduk. Kalau wuduk tu jadi syarat bagi solat, tak ada wuduk, tak ada juga solat pun. Tetapi wuduk tu bukan dia juzuk bagi solat. Itulah berbeza di antara syarat dengan rukun. Tapi maknanya syarat sungguh pun walaupun dia tu bukan sebahagian daripada perbuatan solat, tetapi dia tu tak dapat tidak kena ada dia. Begitulah. Itu dia panggil syarat. Ni yang dulu tu katanya barang yang lazim hingga khima yalzamu tu ta'rif bagi syarat. Adapun di sini barang yang keluar daripada mahiyah itu dia katanya itu bukan, itu ta'rif juga atau panggil dhabit pun boleh. Gitu. Habis. Maka kembali kepada asal kita sebelah sana, dia katanya baris yang ketiga sebelah sana muka surat 29, sebelah sana muka surat 29, dia kata bermula syarat wuduk itu seperti syarat mandi jua, iaitu 13 syarat. Bermula syurut wuduk itu seperti syarat mandi jua. Jadi syarat mandi, mandi junub, mandi wajib, sama dengan syarat wuduk. Apa dia bilangannya? 11 syarat. Kembali ke sini. Pertama hendaklah ada air itu mutlak, yang mutlak. Jadi syarat yang pertama hendak ada air itu yang mutlak. Mana air yang kita hendak guna buat ambil wuduknya mesti air mutlak. Ini syarat bagi wuduk. Air mutlak, ada air mutlak, mana ambil wuduk dengan air mutlak ni lah.
adalah syarat bagi wuduk, syarat bagi nak sah wuduk. Jadi pendeknya ayat mutlak syarat bagi wuduk. Ayat mutlak syarat bagi wuduk. Kemudian dia wuduk diri wuduk tu pula syarat bagi siapa? Syarat bagi solat. Ayat mutlak syarat bagi wuduk, syarat bagi nak sah wuduk. Wuduk tu pulaknya syarat bagi nak sah salat. Kalau begitu, ayat mutlak ni apa kita panggil? Cucu. Kalau orang kat cucu lah. Salah katanya salat tu bapak, nenek. Wuduk tu anak. Lepas tu ayat mutlak ni apa dia panggil? Cucu lah. Kalau nak banding. Sebab ayat mutlak syarat bagi wuduk, wuduk syarat bagi salat. Syarat bagi syarat. Maka ulama dia katanya kalau syarat bagi syarat ni pada makna syarat bagi syarat juga. Syartus syarti syartun. Syartus syarti syartun. Syarat bagi syarat adalah syarat. Syartus syarti syartun. 3 kali. Tapi yang tengah tu ada alif lam. Yang tengah tu ya ulangan lafaz syarat 3 kali tu. Yang tengah ada alif lam. Yang depan tak ada alif lam, yang tengah ada alif lam, yang belakang tak ada alif lam. Syartu asyarti syartu tak ada alif lam. Asyarti ada alif lam. Syartun tak ada alif lam. Apa dia? Ayat mutlak syarat bagi wuduk. Wuduk syarat bagi solat. Pada maknanya ayat mutlak syarat bagi solat juga. Pada maknanya pada maknanya apa dia? Ayat mutlak pun syarat bagi sembahyang juga. Syarat bagi solat juga. Kenapa kata begitu? Cuba tak ada ayat mutlak. Cuba ambil juz. Masalah ambil wuduk tak sah juga solat pun. Begitu. Jadi pada maknanya dengan secara tidak langsung apa dia? Wuduk ni dia langsung kepada jadi syarat bagi solat, tetapi ayat mutlak dengan secara tidak langsung dia pun ialah syarat bagi solat juga. Bukan dengan secara langsung dak lah. Dengan secara tidak langsung maka ayat mutlak adalah syarat bagi solat juga. Sebab kalau kita ambil wuduk dengan air yang bukan air mutlak, maka sembahyang kita pun tidak sah. Sebagaimana tak ada wuduk tidak sah itulah. Tak ada wuduk tidak sah solat, tak ada air mutlak pun tidak sah solat juga. Begitu. Tak ada air mutlak maknanya tidak ambil wuduk dengan air mutlak, bahkan ambil wuduk dengan menisan ke masalah, atau dengan jus dengan air kelapa ke masalah, tidak sah juga solat pun. Begitu. Jadi pertama syarat bagi nak sah wuduk sama bagi syarat nak sah mandi ialah ada gunakan dengan air mutlak. Kedua, yakin atau zon, sangka yang kuat akan keadaan air itu mutlak. Syarat yang keduanya, kita kena ada yakin. Kita kena ada yakin, kalau tak yakin pun zon. Jangan syak, jangan waham. Jangan syak, jangan waham. Yakin artinya zon. Kalau syak tu maknanya 50-50 lah. Kalau yakin tu 100%. Tidak ada sebaliknya. Kalau kata suci, 100% kata suci. Perasaan kita. Perasaan kita. Kalau yakin, kalau zon tu mana berat sebelah balik, suci. Maknanya tapi tak 100%. Artinya berat, lebih berat kepada kata suci. Tapi ada juga yang sebelah sana tu maknanya 90% kita sedap katanya suci.
Mana 10 lagi tu mana tak suci. Kalau suci dan tak suci. Begitulah. Yakin oleh seorang yang hendak ambil wudu, zon oleh seorang yang hendak ambil wudu akan keadaannya tak rajak. Keadaannya air itu mutlak. Jadi maknanya air yang kita nak air memanglah syarat satunya syarat yang air itu mutlak, tapi jadi mutlak dia tu dengan secara yakin. Maknanya gitu. Air mutlak satu syarat. Lepas tu jadi mutlak dia tu dengan secara kita yakin. Artinya kita zon. Keadaannya air itu mutlak pada i'tiqad. Pada i'tiqad, pada pegangan, tapi bukan bab i'tiqad yang kita belajar di usul, itu bab i'tiqad dalam bab keimanan. Ni dia i'tiqad, dia panggil i'tiqad ke semua. Benda yang kita buat keputusan dalam hati, kita kejap dengan benda itu, kita buat keputusan dengan benda itu, maka itu adalah i'tiqad. Sebab tengok, kita boleh panggil i'tiqad. Kita sekarang i'tiqad. Kalau bukan luar pada agama. Kita sekarang i'tiqad bahawa langit sebelah atas. I'tiqad bahawasanya bumi sebelah bawah. Kita i'tiqad bahawa sekarangnya waktu pagi. Tu i'tiqad ke semua dia panggil. Pada i'tiqad orang yang mengambil wudu. Pada pegangan, pada kiraan bagi orang yang hendak ambil wudu. Jadi maknanya kita tengok air ini, kita yakin, kita zon kata air ini mutlak. Boleh ambil wudu. Walaupun di sisi orang lain dia kata tak boleh, air ini bukan air mutlak. Kalau di sisi orang lain. Tapi kita tengok dah, kita dah tengok, dah cek dah, kita dah perhati, kita dah cek dah bahawasanya air yang kita nak guna ambil wuduk ni adalah air mutlak. Boleh ambil. Kita yakin artinya zon kata air yang ni adalah air mutlak. Kita boleh ambil. Walaupun di sisi orang lain dia kata bukan sekalipun. Dia kata bukan air ni najis. Air ni air mutanajis, tak boleh ambil wuduk. Itu dia, kita i'tiqad katanya air ini adalah air mutlak. Daripada zon atau yakin. Tapi nak putusan tu bukan agak-agak lah. Kita tengok dengan alasan dia, tengok dengan apa dia, benda-benda sekeliling dia, tengok dengan alamat-alamat dia. Maka sekiranya kita buat putusan kata air ini adalah air mutlak, terus boleh ambil wuduk. Walaupun tak disetujui oleh kawan yang sebelah tepi kita, dia kata ni air mutanajis atau air mustakmal. Dia kata begitu. Tapi kita dah buat keputusan katanya air ini air mutlak. Zon artinya yakin. Tapi jangan agak lah. Rasa-rasanya, kalau rasa-rasa tak jadi. Maknanya kena kita dah tengok dengan tandaan dia, dengan alamat kita dah cek apa semua. Ini pada sekaan aku, aku yakin kata dia mutlak, aku zon kata dia tu mutlak. Maka boleh kita nak ambil. Walaupun kawan kita dia kata bukan sekalipun. Bukan air mutlak sekalipun. Itu di isi dia. Di isi kita, begitulah. Contohnya, seperti orang ijtihad pada dua bijana, dua bekas air. Ijtihad maknanya memeriksa yang ada salah satu daripada yang ada salah suatu, ini salah suatu daripada dua bijana mutanajis, dan kesamaran antara keduanya air yang suci dengan air yang kena najis. Maka ijtihad dua orang, tiap-tiap seorang mengatakan bejana dirinya yang suci, najis bejana taulannya kawan dia. Maka memadalah pada zon tiap-tiap seorang akan bejana dirinya suci. Dan jika najis pada zon taulannya sekalipun, sah wuduk keduanya.
Contohnya kita ada dua bekas. Dua beldi masalah. Kita ada dua beldi. Kita ada dua beldi. Satu beldi kita kata yang hitam, beldi warna hitam. Satu beldi pula beldi itu warna putih. Dalam beldi itu penuh dengan air. Kemudian kita dengan kawan kita. Kita dengan kawan kita, apabila kita balik ke rumah tu, misalnya kita tengok ada anjing kat tepi tu. Ada anjing sedang tidur kat tepi-tepi dua bekas yang hitam yang putih tadi. Kemudian kita tengok kat mulut anjing tu ada basah. Kita tengok kat mulut anjing tu ada basah. Maka dah tentu katanya anjing dia dah jilap air dalam mana-mana satu daripada dua beldi yang putih dan yang hitam itu. Tapi jadi maknanya sekarang maknanya adalah mana-mana satu daripada dua beldi itu dah dijilap oleh anjing. Maknanya jadi mentah najis lah. Dah dijilap oleh anjing. Maka memanglah ada mana-mana satu daripada air daripada dua bejana, dua beldi itu yang kena najis satu, yang tak kena najis satu. Maka apabila begitu, jadi maknanya kita nak tahu beldi mana sebab kita tak tengok ketika anjing minum, tetapi tengoknya mulut dia basah. Lepas tu air di tempat lain dah tidak ada. Kalau basah maknanya dia dah celup dalam mana-mana satu daripada dua beldi itu. Itu nak bagi gambarannya. Maka air dalam dua beldi itu ada satu suci, ada satu najis. Ataunya begini, kita asal mulanya air dalam satu bekas, satu beldi air mutanajis. Kita simpan air mutanajis. Satu bekas lagi pula kita simpan air mutlak. Tapi kita tinggal 2-3 hari balik dengan kawan kita terlupa yang mana yang simpan najis, yang mana simpan air mutanajis, yang mana simpan air mutlak. Tak ingat. Lupa yang hitam ke yang putih. Kalau begitu kena ijtihad. Ijtihad tu mana kita cari bukti, kita cari alamat untuk nak boleh buat keputusan kata yang mana suci, yang mana mutanajis. Itu mujtahid. Itu ijtihad. Maka fardunya, jadi kesimpulannya satu beldi suci, satu beldi mutanajis. Tapi keliru. Tak tahu yang mana suci, yang mana najis. Apabila keliru di situ, maka tak dapat tidak kita kena cari alamat, cari tandaan, cari bukti untuk nak buat putusan. Sebab kita sekarang tidak ada air yang lain. Kita sekarang tidak ada air yang lain, hanya ada dua beldi ni saja. Maknanya kena ambil wuduk dengan air yang ni lah. Maka cari alamat, cari periksa begitu, cek di sini, tengok di situ. Maka terdapat bahawasanya tak selorong kita dengan kawan kita. Jadi mana kita buat putusan dengan ijtihad kitanya, dengan periksaan kita, cek dengan alamat, kita katanya yang suci ni yang putih. Kawan kita dia kata yang suci yang warna hitam. Tu jadi apabila begitu maknanya kita warna putih yang suci, dia yang hitam suci. Maknanya pada i'tikad kitanya yang kita suci, yang dia najis. Mana yang pada i'tikad kitanya yang putih ni suci, yang hitam tu najis. Di sisi dia pada i'tikad dianya yang hitam ni suci, yang putih tu najis. Maka kita jangan tengok ke dia jangan tengok kita. Kita kata yang putih ni suci, kita ambil wuduk dengan air dalam bekas putih. Dia kata yang dalam bekas beldi yang hitam ni yang suci, dia ambil wuduk dengan yang suci, dengan yang hitam itu. Tapi maknanya apa dia? Kita ambil wuduk sekarang, jadi maknanya kita ambil wuduk kita ambil wuduk dengan air dalam beldi yang putih.
dia ambil wuduk dengan air dalam bekas yang baldi yang hitam. Kita sah, dia sah. Tapi kita sah di sisi kita, tidak sah di sisi dia. Yang dia pun sah di sisi dia, tidak sah di kita. Jadi maknanya, ketika kita kata, wuduk kau tidak sah. Dia kata wuduk kau tidak sah. Dia pun tunjuk kita balik, wuduk kau tidak sah. Jadi kita dengan dia tak boleh solat Jumaat. Sebab di sisi kita kata dia, wuduk tidak sah, solat tidak sah. Dia pun kata begitu juga pada kita. Maka dua orang ni tak boleh nak berjemaah. Sebab kita di sisi dia mana? Di sisi dia maknanya dia wuduk tidak sah, solat tidak sah. Maka nak solat, nak ambil dia jadi imam tak boleh. Dia nak ambil kita jadi imam pun tak boleh. Jadi akhir-akhirnya masing-masing solat lah. Begitu. Tapi begitulah. Kita ulang balik. Seperti orang ijtihad pada dua bijanu, dua baldi masakan yang adalah salah suatu mutanajis, salah satu daripada dua baldi itu mutanajis, dan kesamaran, kemudian tak jelas yang mana yang kena najis, yang mana yang suci. Antara keduanya, air yang suci dengan air yang kena najis, kesamaran antara keduanya, kedua tu mana? Air yang suci dan air yang kena najis. Maka ijtihad tu periksa tengok alamat, tengok tanda untuk nak putusan kata yang mana najis, yang mana yang mana suci. Maka ijtihad dua orang, masing-masing kena ijtihad, tak boleh serah kepada seorang. Dia masing-masing kena ijtihad. Kita kalau kita ijtihad, dia kawan kita tak ijtihad, dia nak ikut kita tak boleh. Dia kena ijtihad cara dia kena periksa cara dia, kita cara kita. Tiap-tiap seorang mengatakan bijana dirinya, tengok kita kata bijana kita yang putih suci, yang hitam yang hak dia tu najis. Dan najis bijana taulannya, maka memadalah pada zon tiap-tiap seorang akan bijana dirinya suci, dan jika najis pada zon taulannya sekalipun. Yang kita kata yang putih ni suci, tapi kawan kita kata itu yang najis. Kita tak kira dia, kita kira i'tikad kita. Begitulah. Sah wuduk keduanya. Dua-dua orang tu sah wuduk keduanya. Tapi kalau satu tambahan, tetapi kalau dua bekas tadi ada satu yang najis, ada satu air yang suci, maka kita periksa dah cek dengan itu jadi pening. Pening macam mana? Tak boleh nak buat keputusan. Kata yang putih yang suci air mutlak ke, yang hitam tu yang air mutlak. Dan baldi putih ke dalam baldi hitam tu air mutlak. Jadi tak boleh nak buat putusan. Dah tengok pusing, dah idu, dah apa ke semua, tak boleh nak buat keputusan. Jadi kita ni ada air mutlak, ada air mutanajis. Maka nak ambil wuduk boleh ke tidak? Jawapan tak boleh sebab kita nak buat keputusan tak boleh. Maka solat, kena solat. Lepas tu nak buat macam mana? Kita kena curahkan dua bekas. Kena curah, buang. Jangan bagi ada. Supaya jadi apabila kita curahkan air dua bekas itu, jadi macam mana kita sekarang? Kita tidak ada air mutlak. Sebab tu kena buang. Kita buang, curah atas tanah. Jadi kita sekarang orang yang tidak ada air mutlak. Boleh tayamum. Boleh tayamum. Tapi kalau kita tak curah, maknanya nak boleh ke tayamum kalau ada air mutlak? Tak boleh. Kalau itu nak bagi masuk dalam kata tak ada air mutlak, buang. Itu tak jadi bazir lah sebab dia suruh buang. Caranya begitu. Kalau tidak nak tayamum tak boleh sebab setengah daripada syarat tayamum tidak ada air mutlak untuk nak mengangkat hadas. Begitu. Maka jika tiada yakin atau tiada zon, kalau tak boleh nak yakin, kalau tak boleh zon, maka tiada sah wuduknya. Kalau kita selama mana tak yakin atau selama mana tidak zon dengan sebab keliru tadi, maka tak boleh kita nak ambil wuduk.
Dengan agak-agak tu tak boleh. Walaupun akhir-akhir nyata kata air yang kita ambil wuduk tu air mutlak sekalipun. Contohnya, dua bekas tadilah. Kita pun tengok-tengok pening. Tak tahu yang mana mutanajis, yang mana mutlak. Maka kita pun agak-agak lah. Yang putih ni lah. Kita pun ambil yang putih, dia kawan kita pun ambil dengan air yang dalam beldi putih ni juga. Atas jalan apa dia? Agak-agak. Sebab kita tak ada zon, kita tak ada yakin. Sebab dah pening tak tahu aku pun. Dia kata begitu, yang mana najis, yang mana suci. Maka ambil dengan yang putih. Sah ke tidak? Tidak. Walaupun nyata akhir-akhirnya apa dia? Yang dah betul. Yang putih tu yang suci. Kita pun ambil yang putih tadi. Tapi bukan dengan zon, bukan dengan yakin, bukan dengan agak-agaknya saja. Maka tidak sah. Begitu. Habis. Kemudian katanya ketiga Islam. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa nawwir qulubana min nurikal karim.